Salam hormat dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kembali. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 CKT. Unit 19 Faedah Bertani, Pokok Pinang dan Pokok Pinang Merah serta Kenanga dan Ros. Seperti biasa, standard pembelajaran hari ini 3.2.3 membanding beza dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. 4.1.1 bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun, iaitu hari ini kita akan belajar perumpamaan. Objektif hari ini, pada akhir pembelajaran ini murid dapat membanding beza dan mencatat maklumat dengan betul serta membaca, memahami dan bercerita dengan gaya bahasa yang indah serta menggunakan perumpamaan dengan betul. Baiklah, jom kita buka muka surat 120. Catat maklumat. Mari baca bersama-sama pokok pinang dan pokok pinang merah. Hanif membaca maklumat tentang pokok pinang melalui internet. Pokok ini berbatang keras dan tinggi. Pokok ini berbuah dan berwarna kuning apabila telah matang. Buahnya bulat dan boleh dimakan dengan sirih. Seterusnya, Hanif membaca maklumat tentang pokok pinang merah. Pokok pinang ini pokok hiasan. Batang pokok ini keras dan tinggi. Pelepahnya pula merah. Buahnya bujur seperti telur. Hanif dan bapaknya membeli banyak anak pokok pinang dan anak pokok pinang merah. Pokok itu disemai di dalam polybag. Apabila pokok itu membesar, mereka menjual pokok-pokok itu. Okey, cuba lihat gambar ni ya. Yang ini adalah peta buih berganda. Okey, ngering பாத்தீங்கன்னாக்கா இரட்டை குமிழி வரி படத்துல தான் இது இருக்குது. அந்த மாதிரி வடிவத்துல தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது பொக்கோ பீனாங், இது வந்து பொக்கோ பீனாங் மேரா. என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா இது உயரமா இருக்கும். இது பாக்கு நார்மலா நம்ம பயன்படுத்துற பாக்குகள். இது வந்து அழகு மரங்கள். சரிங்களா? இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பள்ளிக்கூடங்கள்ல இந்த மாதிரிலாம் வந்து இதை நட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? Okey. Okey, cuba tengok ya. Apakah persamaan kedua-dua pokok ya? Ia berdua-dua pun berbatang keras dan ia berbuah. Tetapi apakah perbezaan dia? Pokok pinang buahnya boleh dimakan. Yang ni pokok hiasan, iaitu pokok pinang merah tu dijadikan pokok hiasan. Okey, sekarang kita kena cari lagi perbezaan dia. Cuba tengok gambar ni. Buah dia memang ada perbezaan. Kedua-dua pokok ni memang buahnya berbeza ya. Pokok pinang biasanya dia berwarna kuning. Dia bentuk dia bulat dan boleh dimakan. Tetapi pokok pinang merah dia sebenarnya dia berwarna merah. Tapi bentuk dia bujur seperti telur. Okey, bagaimana kita nak catat? Dia berbentuk bulat. Dan buah berbentuk bujur. Kamu juga boleh tulis buah pinang, pokok buah pinang berwarna kuning. Pokok pinang merah buahnya berwarna merah. Okey? Okay, jom kita lihat kosakata dia ya. Matang, sudah besar. சரியா? முற்றிய நிலையில வந்துருச்சு. அது வந்து பறிக்கக்கூடிய அறுவடை செய்ய நேரம் வந்துருச்சு. Sirih, sejenis daun dimakan dengan pinang ataupun herba. Vetrилей, தெரியும் தானே? Pokok hiasan, அழகு செடிகள். Pokok yang ditanam untuk mencantikkan kawasan. Pelepah, tangkai daun kelapa. Matai, தென்னை matai இருக்கும் இல்லையா? அது பெருசு, அதை தான் pelepah சொல்லுவோம். Bujur, bentuk telur. சரிங்களா? முட்டை வடிவம், மற்றது oval shape சொல்லுவோம். Polybag, bag plastik untuk tanaman. செடிகள்லாம் நடுவதற்கு நம்ம வந்து நெகிழி பேக் வச்சிருப்போம் இல்லையா? நெகிழி பை, அதுதான் அது. Baiklah murid-murid, jom kita lihat muka surat 45 dalam buku jilid 2 ya. Aktiviti 3, catat maklumat. Okey, di sini cuba lihat. Di sini kita lihat ada 5 purut dan 5 kasturi. Okey, இது இரண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. Okey, cuba tengok persamaan. Mudah ditanam. இரண்டுமே சுலபமாக நடக்கூடியது. Daun hijau. Berdua-duanya pun mempunyai daun berwarna hijau. வேற்றுமை பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இலை டவுன் untuk masakan. இதனுடைய இலை வந்து நீமா பொருள் இலை வந்து பொதுவாக வந்து ரெண்டாங் தொம்யாம் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க. இந்த இலையை வாசமாகவும் இருக்கும், அது ஒரு சுவையும் கூட்டும். சரிங்களா? இன்னொன்று இதனுடைய பழம் பார்த்தீங்கன்னா buah lebih besar, பெரியதாக இருக்கும்.
இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா லீமா கஸ்தூரி வந்து dijadikan ஜூஸ் லிமாவ், அதோட பழங்களை வந்து ஜூஸா செய்வாங்க. சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சிறியதா இருக்கும். லீமா புரோட்டோட லீமா கஸ்தூரி சின்னதா இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே. Persamaan pokok lima kasturi dan pokok lima purut ialah என்ன persamaan? Daun hijau இருக்கு, mudah ditanam இருக்கு. அப்ப எப்படி எழுதலாம்? Yes. Ia mudah ditanam dan daunnya berwarna hijau. Okey, perbezaan pula என்ன perbezaan எழுதலாம்? 4 இருக்குது. சரிங்களா? பாஸ்ல எப்படி எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. Okey, daun pokok lima purut digunakan untuk masakan. Buahnya lebih besar daripada buah limau kasturi. அப்ப நீங்க கஸ்தூரி வந்து எழுதும்போது எப்படி எழுதுவீங்க? Yes, okey. Buah kasturi lebih kecil daripada buah limau purut dan ia boleh dijadikan sebagai jus limau. அப்படிதான் நீங்க எழுதலாம். சரியா மாணவர்களே? Baiklah murid-murid, jom kita beralih ke muka surat 121 ya, seni bahasa. Kenanga dan ros. Itu இரண்டு வகையான பூக்களை பற்றியது. Encik Imran menanam pokok bunga kenanga dan pokok bunga ros di nursery-nya. Pokok-pokok itu dijaga bagai menatang minyak yang penuh pada suatu hari. Hai Ros, kamu sangat cantik. Terima kasih Kenanga, kecantikan aku ini tidak kekal lama seperti embun di hujung rumput sahaja. Bagus sikap kamu, kamu tidak sombong Ros, itu tuan kita datang. Encik Imran dengan seorang pembeli menuju ke arah rak pokok bunga ros. Pembeli itu berbual bagai murai tercabut ekor. Dia memuji kecantikan bunga ros dan mahu membelinya. Pokok bunga ros berasa bagai kaca terhempas ke batu. Dia sedih kerana terpaksa berpisah dengan sahabatnya. Selamat tinggal Kenanga. Akhirnya என்ன நடந்திருக்கும்? Ya, pembeli itu pun telah membeli dan membawa pokok bunga ros ke rumahnya. Okey. சரி மாணவர்களே, நீங்க அங்க பாருங்க சிவப்பு நிறத்துல உள்ள வாக்கியங்களை. Bagai menatang minyak yang penuh. Embun di hujung rumput. Bagai murai tercabut ekor. Bagai kaca terhempas ke batu. Okey, keempat-empat ini adalah perumpamaan. Okey, jom kita lihat perumpamaan dan maksudnya sekali ya. Okey, bagai menatang minyak yang penuh iaitu menjaga serta menyayangi dengan penuh kasih sayang. Embun di hujung rumput, sesuatu perkara yang tidak akan kekal. Bagai murai tercabut ekor, orang yang suka bercakap banyak ataupun berletir. Bagai kaca terhempas ke batu, hati yang hancur kerana duka cita. Okay, அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா bagai menatang minyak yang penuhனாக்கா ரொம்ப பற்றோட அது பிள்ளைகளை ரொம்ப அன்பு பாசத்தோட பார்க்கிறது. அதாவது தங்க தட்டுல வைத்து நம்மளோட பெற்றோர்கள் நம்மளை பார்ப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் அது. அடுத்தது embun di hujung rumput, sesuatu perkara yang tidak akan kekal சொன்னாக்கா இது வந்து எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை, அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும், தற்காலிகம் தான். சரிங்களா? அதுதான் சொல்லுவோம். Bagai murai tercabut ekor, orang yang suka bercakap banyak, berletir, tona பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க படன்னு. சரிங்களா? நிப்பாட்டாம, அதுதான் அது. Bagai kaca terhempas ke batu. Kalau kaca terhempas kena batu, mesti kaca tu pecah berlerai kan? Okey, hati yang hancur kerana duka cita. அதாவது மனசு வந்து மனசு உடைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கவலை, அதுதான் அது. Baiklah murid-murid, jom kita lihat muka surat 46, jilid 2 ya. Persembahkan cerita rezeki datang bergolek. Sebelum tu jom kita lihat perumpamaan. Seperti isi dengan kuku, hubungan persahabatan yang sangat akrab. Nagamum sadiyum polen சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அது. Bagai aur dengan tebing, orang yang hidup bermuafakat. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்துட்டு ரொம்ப ஒற்றுமையா வாழுதல். சரிங்களா? ஆவுர் தப்பிங்கன்னா கரையும் கடல் கரை மாறை அந்த நீரும் பார்த்தீங்கன்னா என்றுமே வந்து பிரியாமல் வந்து பார்த்துக்கிட்டு போய்கிட்டே தான் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா
bagai ayam berak kapur. Orang yang kelihatan pucat dan tidak bermaya. அதாவது நோய்வாய்ப்பட்டவங்க முகலாம் வெளிரி போய் இப்படிலாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் அது. Okey, seperti tikus jatuh ke beras. Orang yang mendapat kedudukan yang mewah. Seseorang yang beroleh kekayaan atau keuntungan tetapi tidak mau menceritanya kepada orang lain. பணம்லாம் கிடைச்சிருச்சு, ஆனா இதை வந்து வெளியெல்லாம் சொல்லாம இருப்பாங்க. நிறைய பணங்கள் கிடைத்து பணக்காரா இருப்பாங்க இல்லையா. சரி, இங்க நீங்க பாருங்க, டீச்சர் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். Pak Jamal dan Pak Mior jiran sekampung. Hubungan mereka sangat baik dan akrab bagai isi dengan kuku. Okey, ரெண்டாவது பாருங்க. Bagai ayam berak kapur. Pada suatu hari Pak Jamal ke ladang mangga harus manis miliknya. Dia sedih apabila melihat pokok mangganya tidak tumbuh subur. Mukanya pucat bagai ayam berak kapur. அப்படி எழுதலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, Pak Mior memujuk Pak Jamal. Mereka bersama-sama menabur baja pada pokok harum manis. Mereka bermuafakat bagai aur dengan tebing semasa bekerja di ladang. Kerana bekerja sama கூட சொல்லலாம். Ingat பாருங்க, beberapa tahun kemudian pokok mangga harum manis mereka berbuah dengan lebatnya. Mereka kaya bagai tikus jatuh ke beras kerana mendapat hasil jualan yang banyak. அப்படி நீங்க எழுதலாம். சரிங்களா? Okey. Ini adalah lagi satu latihan tambahan ya, perumpamaan. Jawab semua soalan yang diberikan, tarik jawapan dan letakkan di dalam kotak yang sesuai போட்டிருக்காங்க. நீங்க tarik பண்ண வேணாம். இதை வந்து நீங்க வந்து என்ன செய்யலாம்னாக்கா எழுதணும். சரிங்களா? சரி, இதுக்கு ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே மீனிங் கொடுத்துரும். மக்சூட்டு நீங்க சொந்தமா எழுதணும். உங்களுடைய நோட்டு புத்தகத்துல எழுதலாம். Okey, bagai aur dengan tebing. அப்படின்னா orang yang hidup bekerja sama. Okey. Bagai bulan jatuh ke riba mendapat keuntungan yang besar. Bagai dihiris sembilu, perasaan yang sedih, manasa kawalai. Bagai kacang lupakan kulit, melupakan jasa orang. Bagai menatang minyak yang penuh, jaga dengan penuh kasih sayang. ஆசிரியர் சொன்னேன் இல்லையா, தங்கத்தட்டுல வைத்து பார்ப்பது. Bagai tikus jatuh ke beras, itu நீங்க படிச்சிட்டீங்க இல்லையா. Orang yang mendapat kemewahan. இங்க maksud இருக்கு. நீங்க என்ன செய்யணும்னாக்கா விடையை எடுத்து இங்க எழுதணும். சரிங்களா? Baiklah murid-murid, hari ini kita dah belajar ya cara macam mana mencari perumpamaan dan menyelitkannya dalam petikan. Cikgu berharap murid-murid dapat membuat latihan dengan betul. Setakat ini saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye.